I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua kepada fans-fans Harimau Melaya. So hari ni tim Harimau Melaya berada di Real Cukai FC di Kemaman, betul ke? Betul, betul. So sekarang ni saya sangat bertuah dan berterima kasih juga dekat salah seorang kata apa ni, orang kuat lah Real Cukai FC ni. Kita ada Ketua Pegawai Operasi, betul? Betul. Encik Muhammad Fadil Mat Noor. Ya, Sihat Cik Muhammad Fadil? Ya, sihat, alhamdulillah. Cik Muhammad Fadil lah saya panggil. Boleh. So untuk ni terima kasih terima jemputan daripada Harimau Melaya untuk kita interview. So maybe untuk first soalan ni macam mana preparation untuk Liga Cukai sendiri, sebab almost 2 tahun ni kita dah tak ada Liga M3 ni. Okey, persiapan. Persiapan of course kita tahu M3 ni adalah satu liga, kita rasa liga nombor 3 lah kalau kita. Selepas Liga Super, kita ada Liga Premier dan M3 lah. Jadi untuk persiapan kita rasa semua pasukan dia ada kekuatan dia masing-masing. Jadi kita di Real Cukai ni kita rasa peluang tu seimbang. Cuma kita titik beratkan dari segi sudut fizikal lah, fitness player lah. Okey, maybe yang saya dapat tahu hujung minggu ni dah bermula Liga M3 untuk perlawanan pertama akan menentang Perlis United di home di sini dekat padang belakang ni. So maybe apa perasaan Cik Fadil sendiri dengan orang kata apa, harapan untuk game pertama ni sebenarnya? Harapan tu of course lah semua tim nak menang kan. Jadi tapi kita harapkan agar player dapat kawal dia punya emosi, mental, and then harap-harap player ni dia ada on form, off form dia. Jadi saya harap diorang dapat berikan yang terbaik lah, on form lah, insyaAllah. Okey, saya dapat tahu sekarang ni Liga M3 dia dah naikkan hadiah 100,000 untuk juara dan naib juara adalah 50,000. So maybe orang kata apa, maybe saya pernah baca-baca dia kata Real Cukai kalau menjadi juara pun dia kalau layak ke Liga Perdana dia tak nak pergi lagi. So maybe apa perancangan sebenarnya, vision dan misi untuk Real Cukai ni pada tahun 2022? Okey, kita sebenarnya adalah kalau kita tengok kepada asas tu kelab sendiri adalah kita nak menjadi satu platform lah, platform untuk bakat-bakat. Dan kalau kita tengok bekas-bekas player kita pun ada yang bekas ex-presiden daripada ex-belia daripada Melaka TCFC pun sendiri. Jadi saya rasa ini adalah platform lah untuk diorang kita kata reignite balik diorang punya career. Dan di samping tu kita campur lah, kita grill dengan budak-budak yang under 18, 19 tahun ada dengan tim kita. Jadi saya rasa kita dapat satu platform dan exposure supaya diorang dapat bermain, kita kata dalam liga yang tinggi lah, kompetitif lah. Agak kompetitif. Sebab di Real Cukai ni one of the macam kelab yang memberi pemain muda peluang untuk bermain. So kita tahu kan Liga M3 pun walaupun tak silap saya tak ada pemain import, tapi dia semua sama average. Tapi antara kelab macam Respect FC, BRN, kita ada maybe Tun Razak yang ada ex player tu, adakah Cik Fadil rasa dia adil dan memberi lebih kompetitif lah untuk Liga M3 itu sendiri? Saya rasa itu tiada masalah bagi kami, sebab bila adanya player-player berpengalaman ni, jadi dia akan of course dia akan bagi satu example lah. Jadi daripada situ dia akan set satu tone di mana diorang ni dah pernah bermain di peringkat tinggi, Liga Super dan semua. Jadi saya rasa pengalaman dan tempo yang ada tu kita akan dapat adapt lah, kita akan try untuk compete dengan dia punya itu. Okey, macam kalau tadi sendiri Cik Fadil kata apa tak ready lagi untuk ke Liga Perdana ataupun Liga ke Liga Super. Maybe the real vision dengan target tu sendiri memang apa yang mission jangka panjang untuk ke Liga Perdana, ke Liga Super ataupun ke arah yang lebih tinggi? Okey, seperti mana kita tahu kelab ni dia nak sustain, dia memerlukan sumber keuangan yang kukuh lah. Dan di samping itu juga dia berkait dengan kalau kita tengok home base lah, maknanya kita kena ada satu sokongan yang kuat. Maknanya kalau kat sini mungkin sekitar Kemaman ni lah, kita kena groom up kita punya home base supaya untuk support kita orang.
So itu yang kita tengah build up sekarang ni. So sebab that's why kita ada akademi. Itu adalah salah satu cara untuk kita nak build up. Yes, benda tu. Okay, maybe kalau kita tahu kan, sekarang ni kelab ni tak silap saya di Liga M3 yang satu-satunya yang ada stadium sendiri, yang ada padang sendiri, yang maybe ada orang kata apa, yang ada perancangan yang betul lah untuk bukannya orang kata apa glory hunter just okey nak cepat je lepas tu nanti dah tak ada apa-apa. So maybe pandangan Cik Fadil sendiri lah tentang inilah Real Cukai sendiri punya perjalanan tu. Okey, perjalanan dia amat berliku lah kalau kita kata. Amat berliku. Sebab dengan COVID lagi. Ya, sebab dengan COVID. Semasa kita and then saya di sini saya nak kredit lah kepada PBT, iaitu Majlis Pemandaran Kemaman, yang bagi peluang kepada Real Cukai untuk menjadikan padang Stadium Mat Cili ni sebagai untuk kita utilize, dan sebenarnya kita bagi sewa fasiliti ni untuk komuniti setempat. Jadi daripada situ kita dapat generate income lah sedikit untuk support kita punya activity club. Jadi saya rasa dari situ amat penting jugalah untuk adanya satu sistem di mana struktur PBT sendiri memainkan peranan lah untuk support club-club. Memang kalau kita tahu memang daripada nak kuatkan komuniti untuk revenue itu sendiri. Sebab saya tahu maybe perancangan yang terdekat nak buat kafe. Buat kafe. Maybe revenue lain adakah sumber-sumber maybe daripada kerajaan negeri sendiri ke ataupun daripada menteri besar sendiri ke, adakah benda tu? So far belum ada lagi, tapi kita dah try lah. Okey, kita dah cuba sebab ialah kita tak boleh nak cakap kita nak sekian-sekian jumlah sekian. Jadi saya rasa dengan apa yang dah kita buat, dengan apa yang dah kita buktikan selama ni, selama 7 tahun. Tahun ni dah tahun ke-7. Jadi saya rasa mungkin dah adanya rasional untuk kerajaan negeri ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab lah, untuk membantu kami lah, saya rasa dari situ. Okey, macam kita tahu kan kalau kelab bola sepak sekarang ni dia lebih kepada dah jadi macam bisnes. Dia kan ada planning yang betul lah untuk kita sustain, bukannya kita nak buat kejap je lepas tu dah hilang. Sebab saya tahu, tak silap saya Liga M3 bermula 2015, bermain di liga yang paling bawah sekali, peringkat kelima, dan juara M5 2017 dan lepas tu pernah Liga Juara-Juara untuk Selangor juga. Selangor. And then layak ke Piala FA tak salah masa tahun 2018. Dia ada 2 tahun, 2018 dan 19 kita second league ke Kuching masa tu. So sampai peringkat berapa tu? Kita dah yang 18 tu saya rasa kita ada qualifying dulu, tak silap saya, untuk bawa ada round 1 kan. Round 1. Round 1 lah. Yang second tu kita dapat 19 tu kita beat Melawati FC di sini. Waktu tu di bawah kendalian Mak Zan Mak Aris. And then second punya ni kita pergi ke Kuching. Kita tewas lah di situ 1-0. So maybe perancangan tu perlu ada, mungkin lebih tepat lagi untuk 2022 ni. Apa target sebenarnya Real Cukai sebenarnya? Bagi tahu tadi tak ready nak ke Liga Perdana, mungkin betul. Ada target-target yang kita spesifik. Target spesifiknya basically apa yang kita nak adalah kita nak sustain dalam M3 tu dulu. Kita sustain dulu M3, kita tengok dulu macam mana dia punya perjalanan kan. Jadi dalam masa yang sama kita build up kita punya engagement dengan base lah, engagement dengan fans semua. So daripada situ insya-Allah kita memang nak ke arah yang lebih tinggi, tapi kita tahu benda ni memerlukan kos yang amat tinggi lah. So itu orang kata apa, yang utama season ni lah untuk sustain dulu. Sustain dulu. So nanti baru ada perancangan-perancangan lain. Okay, maybe orang lain nak tahu juga nama Real Cukai itu sendiri sebenarnya. Maybe inspirasi tu daripada siapa? Maybe daripada Real Madrid ke, kita tak tahu kan. Okay, basically seperti yang saya dah semalam kita ada sembang saya tengok tu. Okay, Real ni basically dia hanya asal adalah dengan saudara Encik Amirul lah, Amirul Hakim. Asalnya kita duduk sembang-sembang and then why not kita build up satu club community. Jadi kita letaklah nama Cukai, kita naikkan nama Cukai ni, kita letakkan nama Cukai ni di peta Malaysia lah. Jadi sebab hometown kita orang. Jadi Real ni maksudnya kita lebih determine lah, maknanya kita buat ni dengan betul lah. Maknanya kita memang purely fokus dan ikhlas lah untuk bawa. Sebab saya tahu juga, sebab Real Cukai ni kalau korang tahu dia ada satu vision dengan mission yang
betul-betul tadi saya borak dengan Encik Loman pun dia dah bagi tahu kita bukan sekadar nak 2-3 musim lepas tu dah hilang. Tak, sebab ni pun daripada tahun 2015 dah merancang benda tu. Sebab saya tahu juga, saya tak ingat tahun bila tapi pernah ke Johor Darul Takzim bertemu dengan Tengku Manggata Johor. Maybe boleh share sikit apa maybe borak mengenai idea ke inspirasi ke, sebab kita tahu sekarang JDT dia dah bukan di market Asia saja, tak malah hampir dah jadi global. Dia baru nama Malaysia juga. Maybe dia juga mengambil inspirasi. Apa kita boleh kongsikan? Alhamdulillah apa yang Tengku Mahkota Johor apa yang kita dapat adalah kita dipanggil menghadap tu pun dah kira satu penghormatan buat kelab kecil, kelab amatur. Dan kita bagi masa tu Tengku appreciate lah. Dia cakap every club this is how you have to manage lah, dia kata. Every single club dekat Malaysia ni, this is how dia jadi macam role model lah lebih kurang lah. Sebab kita tak ada dana daripada siapa-siapa. Jadi kita sebab semua orang tanya siapa taja. Jadi kita tak ada Datuk ke Tazri ke, memang tak ada. We just working class punya people yang very passionate about football. Yeah. So maybe kata-kata daripada TMJ sendiri, macam mana memberi inspirasi yang besar untuk orang kata apa nak sustain maybe 10 tahun 20 tahun akan datang. Sebab setahu saya juga kelab-kelab M3 yang lain pun dia mengambil Real Cukai ni sebagai orang punya role model juga untuk menjadikan satu kelab yang amatur yang orang kata apa nak ke arah profesional. Ya, betul. Kalau kita tengok JDT sendiri dia ada banyak dia punya ni, dia create some sort of mungkin business. Kita tak tahu di belakang dia. Cuma apa yang kita discuss dekat situ adalah basically bola sepak sekarang adalah satu industri. Betul. Dan ianya membuka, ianya adalah satu gateway untuk mungkin bisnes-bisnes yang kita tak nampak, kita tak tahu. And then that's why saya nampak TMJ mengambil serius mengenai perkara ini dan mengambil advantage lah untuk mengembangkan JDT sampai ke tahap sekarang. Okay, maybe sebab kita tahulah sebab kebanyakannya player-player dia suka ni yang bermain amatur, diorang pun ada kerja. Maybe let's say lah in the future kalau Liga M3 ni dah ada, so tak salah saya Group B kan ada 10 team. Yes. So maybe kalau player-player amatur, player-player muda ni perform ke, ada kelab-kelab lain nak beli, macam mana Cik Fadil punya perspektif? Maybe boleh lepaskan ke deal ada harga? Okay, basically itu adalah sebenarnya kalau kita tengok dekat Europe sendiri, itu adalah salah satu sumber pendapatan untuk kelab. Jadi saya rasa AFL pun dah berfikir, dah fikir benda ni. Dan dah ada satu struktur di mana diorang sign kontrak tapi amatur. Tetapi they still have their own value, di mana mungkin lepas ni untuk kalau diorang ada macam baru-baru ni pun ada dah ura-ura lah, ada player kita next week kita nak pakai player ni. Jadi kita open je, kita tak ada masalah ya. Just sebab kita back kepada our ni, kita tak adalah nak kejar champion ke apa ke. Jadi satu kebanggaan juga kepada kami kalau kami dapat hasilkan player yang diiktiraf lah untuk diambil oleh tim-tim yang besar. Maybe ini soalan terakhir lah. Maybe orang kata apa yang first time tengok Real Cukai ni, apa harapan Cik Fadil sendiri lah untuk fans-fans kat luar sana yang maybe di sekitar sini memang dah famous. Tak silap saya tadi Cik Loman kata almost every game 1,000 orang akan datang akan menonton. So maybe fans-fans yang luar yang nak support ke, nak beli jersey ke, macam mana? Kita boleh kalau nak beli jersey tu, of course kita selalu update dekat Instagram. kita. Kita memang tim media kita memang aktif dan boleh kalau dekat Shopee tu kita ada platform Real Cukai Store. Dan dalam masa yang sama kalau tengok dekat kita punya baju sendiri, okey ni adalah home kita. Dekat tu dia ada Prism. Prism ni adalah Petronas punya brand dan kita tengah collaborate lah dengan Petronas untuk pasarkan mungkin dekat kedai-kedai Petronas lah. So ni antara sponsor-sponsor. Ya, sponsor yang ada. Kalau away warna apa tu? Warna biru. Yes. Okey guys, kalau fans-fans Harimau Melaya, inilah masanya korang nak support kelab amatur di Liga M3. Orang kata sekarang Liga M3 pun kita nak ke arah yang profesional. So harap korang support semua. Ada juga tak silap saya boleh tengok secara live untuk support, untuk menonton secara live dengan hanya RM5 ke RM7 saja. Inilah masanya untuk korang support. Thanks untuk fans-fans Harimau Melaya yang support kita orang selama ni. So kita akan teruskan misi kita untuk interview CEO kelab di Liga Malaysia. Tak kira lah Liga Super, Liga Perdana, Liga M3 pun kita akan support semuanya.
Jangan lupa kita semua follow semua social media kami, tekan button subscribe, tekan butang loceng supaya kau tak terlepas konten-konten yang menarik kita sediakan untuk anda. Terima kasih Cik Fadil sekali lagi yang sudi luangkan masa dengan kita. Semoga kita jumpa lagi guys. Bye. Ciao.